Attention, please. The show starts in 3, 2, 1, go. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Pada hari ini saya akan menerangkan pemilihan aliran di tingkatan 4 SMK Sungai Ramal, Kajang, Selangor. Aliran yang kita akan bincangkan ialah aliran sains, terutamanya dalam mata pelajaran fizik. Saya guru fizik. Jadi untuk meneruskan perbincangan kita pagi ini, marilah kita melihat kepada apa yang dikatakan sebagai fizik. Fizik ialah suatu mata pelajaran yang mengkaji tentang tenaga dan kesannya terhadap jirim. Kerjaya yang berkaitan dengan fizik seperti kejuruteraan, tenaga elektrik, astronomi, fizik, guru, meteorologi dan banyak lagi bidang-bidang yang berkaitan dengan fizik di luar sana. Jadi, untuk tidak melengahkan masa, kita teruskan kepada topik perbincangan kita pada hari ini. What can you do with a physics? Itu adalah suatu persoalan utama yang bermain pada fikiran kita. Lebih-lebih lagi dalam umur semuda anda, dalam melangkah ke arah masa depan yang lebih gemilang, dengan pengenalan kepada mata pelajaran yang berkaitan dengan sains, terutamanya dalam mata pelajaran fizik. Most common jobs kepada subjek fizik biasanya berkisar tentang kerjaya di Institut Pengajian Tinggi sebagai pensyarah di kolej maupun di universiti. Di sekolah, anda menjadi guru fizik seperti saya. Selama dalam kerjaya saya dalam dunia pendidikan, 20 tahun menjadikan kita lebih berinformatif dalam menghadapi alaf baru abad ke-21, yang mana ia mendatangkan banyak cabaran dan dugaan sepanjang pengalaman menjadi guru. Untuk tidak melengahkan masa, kita akan bercerita tentang kerjaya-kerjaya lain seperti research physicist yang mana mendatangkan pendapatan yang lumayan kepada setengah mereka. Begitu juga dengan astronomer yang mana mengkaji tentang bintang-bintang dan juga angkasa lepas, yang mana skopnya sangat luas dan kerjaya ini sangat-sangat demanding, di mana pengetahuannya yang tinggi dan kita perlu cekal untuk berada lama dalam bidang tersebut. Seterusnya, kita ada jurutera nuklear. Walaupun jurutera nuklear ini di negara kita skopnya sedikit tidak berapa meluas, tetapi di luar sana, di negara-negara barat, kerjaya ini sangat-sangat penting dan pendapatan yang sangat tinggi. Jadi terpulang kepada anda untuk mencorakkan masa depan anda dengan suatu azam dalam diri untuk berjaya dan seterusnya mencapai impian anda. Selain itu, terdapat kerjaya yang terlibat dalam penerokaan angkasa lepas
ia sedikit berkait secara langsung dengan bidang astronomi, yang mana aerospace engineer ini biasanya diperlukan dalam membuat reka bentuk yang khas dan khusus untuk penerokaan angkasa lepas. Wow, memang menarik. Selain itu, terdapat ballistic expert, quantitative analyst ataupun analisis kuantitatif sebagai pattern agent, saintis bahan, material scientist, boleh menjadi science journalist. Begitu juga dengan high school science teacher seperti cikgu. Okey. Itu adalah antara pekerjaan yang terdapat dan berkait secara langsung dengan fizik. Jadi anda bagaimana? Baik. Kunci kejayaan bagi semua pelajar aliran sains, terutamanya mata pelajaran fizik, kita kenali ia sebagai kunci kejayaan. Hadir ke kelas. Bagaimana hadir ke kelas ini boleh menyumbangkan iltizam dan azam serta komitmen yang tinggi kepada anda untuk terus survive dalam dunia sains. Ini sangat penting. Yang pertama, tidak hanya semata-mata untuk menunjuk muka kita, iaitu dengan kehadiran kita ke kelas, ia akan menambahkan semangat dan minat kita terhadap subjek tersebut. Kedua, memberi perhatian yang penuh kepada guru mata pelajaran. Di sini ialah guru fizik. Jadi, tumpuan anda itu sangat-sangat penting dan utamakan. Yang ketiga, anda semua perlulah mengambil nota, yang mana nota-nota itu tidak kira apa jua bentuknya akan menjadi hidup anda ceria untuk hari itu. Yang mana nota-nota yang anda ambil ini yang terdiri pada catatan sama ada ia ringkas, padat, tapi ia juga akan menolong anda pada ketika hari yang sesuai, iaitu hari peperiksaan. Tidak kira pada waktu ini secara online, PDPR yang mana secara online juga akan diberikan kuis dan tugasan-tugasan lain yang lain untuk menilai anda. Jadi aspek ini adalah sangat penting. Yang keempat, kita mengambil bahagian dalam kelas sewaktu perbincangan. Ini sangat penting. Bagaimana kita terlibat dalam aktiviti-aktiviti perbincangan secara bersemuka, insya-Allah. Tetapi untuk tempoh PDPC tidak mungkin akan dijalankan kerana PKP yang sedang berlangsung sekarang ini menghadkan perbincangan kita. Walau bagaimanapun, di dalam PDPR anda boleh mengambil bahagian dalam apa jua perbincangan yang melibatkan mata pelajaran ini. Insya-Allah anda boleh buat. Dan yang kelima, anda harus bertanyakan soalan kepada guru berkenaan. Sekiranya anda tidak dapat menanyakan soalan pada ketika itu, cikgu suka mengingatkan, bolehlah menulis dalam nota kecil dan akan bertanya pada kemudian hari, sekiranya anda ada masa-masa itu. Jadi anda perlu bertanya. Sekiranya anda macam orang lain juga, boleh bertanyakan kepada rakan-rakan yang ada di sekitar anda. Dalam konteks ini, cikgu suka kalau murid-murid cikgu bertanyakan pada waktu itu, tetapi cara untuk menanya itu mestilah polite, yang mana minta izin untuk bertanya, dan kita akan bincangkan apakah bentuk pertanyaan tersebut dan bagaimana kita hendak menyelesaikan sebarang pertanyaan itu. Ini boleh dilakukan. Hanya anda dapat melakukan. Seterusnya, apa yang kita inginkan dalam mata pelajaran fizik
kita perlu ambil bahagian secara proaktif, yakni semasa di dalam kelas. Ini adalah perbincangan secara bersemuka yang mana ia akan diadakan selepas tempoh tamat PKP selesai, insya-Allah. Di dalam kelas kita perlu buat latihan fizik yang diberikan secara terus. Bermakna kita tidak perlu menangguhkan proses membuat latihan tersebut. Sekiranya tidak faham tentang apa yang guru mata pelajaran ajarkan, khususnya dalam subjek fizik, anda boleh bertanya mengikut kesesuaian anda. Semasa di rumah, online PDPR, anda berhadapan guru face to face. Begitu juga dengan rakan-rakan lain. Jadi semasa di rumah, anda mestilah bersikap proaktif. Semasa PDR, dengan membuat pencarian secara terus pada search engine seperti di Google, Yahoo, Bing dan search engine yang lain yang banyak terdapat di dalam internet. Yang kedua, anda tidak perlu malu untuk bertanya secara langsung kepada guru fizik anda. Anda boleh lakukan. Sentiasa kemaskinikan bahan-bahan PDR sewaktu PDPR sedang berlangsung. Anda akses komputer, anda akses laptop, begitu juga dengan netbook, notebook, tab, even handphone maupun PC desktop. Jadi anda boleh cipta atau create satu folder yang mana ia mengandungi bahan-bahan yang anda dapati daripada guru-guru anda sewaktu PDPC sedang berlangsung. Dalam konteks ini, PDPR yang dijalankan secara online. Yang kedua, kita namakan setiap kandungan dalam folder tersebut dengan nama-nama mudah yang untuk kita capai dengan seberapa singkat yang mungkin. Tidak perlu membuang banyak masa dengan membuat nama-nama yang pelik, tetapi ia selesa dengan anda. Buatkan ia secara mudah. Bahan-bahan tersebut perlulah disimpan atau kita perlu menekan button save pada menu bar, yang mana proses tersebut akan menyimpan segala bahan-bahan dan dokumentasi yang anda ingin simpankan. Di dalam mana? Di dalam folder yang telah anda cipta itu tadi. Ini boleh dilakukan pada desktop komputer anda. Tidak susah. Anda boleh Google dan search bagaimana proses ini dibuat untuk menyimpan segala bahan-bahan yang telah guru-guru kita tadi berikan. Wa ima apa jua bentuk bahan seperti files, video maupun video recording yang guru-guru, especially guru fizik, bincangkan apa saja tajuk pada hari berkenaan. Anda boleh buat. Jadi ia tidak limit kepada proses penyimpanan file-file yang biasa kita buat apabila kita bermain komputer, seperti games, mendengar lagu atau music yang kita sukai, menonton video dan sebagainya. Anda boleh lakukan ini, ya, insya-Allah. Seterusnya kita akan pergi kepada Sukatan Fizik KSSM tingkatan 4 tahun 2021, yang mana ada beberapa tajuk yang perlu kita pelajari. Ia tidak begitu sukar kerana ia perlukan iltizam dan azam yang tinggi serta komitmen yang baik. Kita boleh berikan segala bentuk yang positif untuk kita hadapi, terutamanya dalam bidang fizik. Anda boleh lakukan. Ia tidak sukar dan insya-Allah Allah akan tolong kita sekiranya kita berusaha ke arah itu, insya-Allah. Begitu juga rakan-rakan yang bukan Islam juga mempunyai sikap yang sama, yang mana kita berserah kepada Tuhan untuk menentukan hala tuju kita, tetapi kena ingat harus berusaha.
Yang pertama, kita ada asas fizik, iaitu tajuk pengukuran bab 1. Di dalam topik tersebut ada menceritakan tentang kuantiti fizik dan juga penyelesaian secara saintifik. Yang kedua, mekanik Newton. Bab 2 dan juga bab 3, yang mana bab 2 adalah daya dan gerakan bahagian 1, dan bab 3 kegravitian. Di dalam bab 2 dan 3 ini ada banyak subtopik yang sangat penting dan ianya digunakan dalam kehidupan kita seharian. Sangat senang kerana ia berkaitan dengan kita secara langsung. Jadi, kita hanya perlu menggerakkan sedikit usaha untuk mempelajari subtopik yang sangat menarik ini. For sure. Dan seterusnya, kita ada Haber, yang mana ia menjadikan kita tajuk yang keempat, yang mana Haber akan menceritakan kita tentang bagaimana keseimbangan terma, muatan Haber tentu, Haber pendam tentu, dan hukum-hukum gas. Nampak semacam sukar, bukan? Tetapi insya-Allah dengan pengetahuan sedia ada kita sejak darjah 1 sehingga darjah 6, dan pengalaman kita berada di sekolah menengah rendah tingkatan 1 sehingga tingkatan 3, insya-Allah pengetahuan sedia anda akan dapat membantu anda di tingkatan 4, terutamanya di aliran sains. Yang penting, azam dan semangat dan juga komitmen kita pada semua mata pelajaran, khususnya subjek fizik. Untuk tajuk yang lain, gelombang, cahaya dan optik, ini berada pada bab 5 dan juga bab 6, iaitu gelombang dan juga cahaya dan optik. Itu saja untuk tingkatan 4. Jadi, ia tidak berapa sukar kerana ada banyak panduan dan pedoman yang akan kita dapat sekiranya anda sentiasa bersama-sama dengan guru anda. Sentiasa bertanya, sentiasa berusaha untuk menerokai sesuatu yang anda belum tahu, sentiasa mengambil pendekatan secara proaktif, tidak ada sikap pesimis yang mana ia akan mendowngradekan anda kepada insan yang tidak suka kepada cabaran. Anda perlu ada sikap untuk menerokai dan mencabar segala dugaan yang ada di depan anda dengan cara berusaha. Melihat kepada kejayaan orang lain, sudah tentu. Melihat kepada kejayaan ibu bapa kita, sudah tentu. Melihat kejayaan saudara mara kita, sudah tentu. Bagaimana mereka boleh buat? Maka anda juga boleh lakukannya, insya-Allah. Terbaik.